menjadi golongan yang beruntung yang bertuah di pagi-pagi hari ini insyaAllah. Kita buka majlis dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah pada bulan Julai, sebagaimana saya sebut pada minggu lepas, selepas slot Ustaz Ibrahim Ustaz, kita akan isi dengan slot Fadil Ustaz Syakir Nasuha setiap minggu. Slot yang kedua InsyaAllah putar Lailatul Faraid. Untuk itu saya silakan Fadil Ustaz untuk menyambung pengajian kita Nasihat Agama dan Wasikmah insyaAllah. Nampak video lah. Boleh. Kau buat sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Azhan Ishaq, yang berbahagia tuan-tuan imam di tempat masing-masing, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, para alim ulama, warga kerja Kota Raja, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa dan masih lagi kita berfungsi sebagai manusia biasa. Allah bagi kita peluang lagi untuk menambah bekalan untuk kita bawa balik ke kampung kita, iaitu di akhirat. Dapat kita melaksanakan perintah Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan cari oleh kamu akan bekalan, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa ialah sifat takwa. Mudah-mudahan kita memiliki sifat takwa itu, baru ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Without taqwa there will be no guarantee from Allah. Ada takwa baru dijamin oleh Allah SWT. Ya, dan dunia pun Allah jamin keselamatan, di akhirat pun Allah jamin juga keselamatan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Iaitu orang yang mulia di sisi Allah ialah mereka-mereka yang bertakwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa. Takwa itu tandanya buat segala yang disuruh. Dengar perkataan segala. Buat segala yang disuruh dan tinggalkan segala yang dilarang. Bagi sekali sebut segala, ya? Everything yang Allah suruh kena buat, everything yang Allah larang kena tinggalkan. Jangan buat apa yang Allah larang dan jangan tinggalkan apa yang Allah perintahkan. Itu takwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan
dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah jamin. Ya, banyak kali saya sebut dah, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Rezeki orang bertakwa pun dijamin juga. Nah, itu semua orang hafal ayat ni. Bagi orang menyaga mesti hafal ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesai masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan. Itu di dunia. Di akhirat pun begitu juga. Allah jamin. Apa kata Tuhan? Ini juga dah banyak kali saya sebut dah. Tak tahu dah berapa puluh kali lah, 100 kali. Tak ada saya jemu-jemu mengulangi. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa di dalam darjat yang selamat, pangkat yang selamat, taraf yang selamat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga-syurga. Banyak syurga tu. Wa uyun, yang terdapat air yang berpalutan. Dan syurga tu ada air palut. Cantik memang ya. Itu syurga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Jadi dalam hidup ni berusaha kita. Dunia ni kita jadikan tempat berladang, tempat bercocok tanam untuk kegunaan di akhirat. Di dunia ni kita bertanam dulu. Buahnya kita akan petik di akhirat. Apa jenis buah yang kita dapat di akhirat bergantung dengan apa yang kita tanam dalam dunia ni. Kita tanam dalam dunia ni pokok manis, kita akan dapat buah yang manis nanti di akhirat. Kita tanam dalam dunia ni pokok yang pahit, kita akan dapat buah yang pahit di akhirat nanti. Kita tanam dalam dunia ni pokok yang beracun, nanti kita akan dapat buah yang beracun di akhirat. Bergantung kepada apa pokok yang kita tanam. Maksud pokok tu amalan kita. Apa amalan kita? Baik amalan kita, kita akan dibalas dengan kebaikan. Jahat amalan kita, kita akan dibalas dengan seksa, kesengsaraan. Jadi bergantung pada amalan kita. Whatever you do in this world, ada dia punya kesan di akhirat nanti. Apa saja kamu buat dalam dunia, kesannya ada di akhirat. Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Menandakan Allah itu Maha Adil. Kalau Allah tak balas, kalau Allah tak hidup ke kita di akhirat, dah mati terus je. Tak ada apa usaha lagi. Mana tak ada Tuhan tu. Orang yang jahat dapat saja kan? Dalam dunia dia mencuri dapat saja. Tapi dia dahulu di akhirat pula. Dia merompak dapat saja. Dia merogol dapat saja. Dia bunuh orang dapat saja. Tak ada di apa? Adili dia di akhirat. He is not accountable for what he has done in this world. Jadi nak menandakan keadilan Allah, dia dihidupkan semula, dia bangkitkan semula untuk menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia. Baru adil Allah lah. Orang dalam dunia yang mencuri, esok akan dipotong tangannya dengan gunting-gunting neraka. Orang yang hidup dalam dunia yang berzina, besok akan dibesarkan kemaluan itu sebesar dunia ni. Sebesar dunia ni kan, betul digantung zakar hidup. Dia akhirat besok. Dengan dia lah, bukan zakar je gantung, dia sekali. Kemudian didatangkan 70,000 orang malaikat membawa cemeti dari neraka, merah menyala. Dia dah masuk neraka, cemeti tu dia bakar dalam neraka dulu. Dah merah menyala, jemput tak mana, kan kemaluan tu lah. Tentang zakar tu hancur, kena salimpur, elok hancur betul, elok balik, empuk lagi, hancur, elok balik, empuk lagi, hancur, elok balik. Begitulah keadaan bagi orang yang berzina, bagi lelaki yang berzina, bagi perempuan yang berzina. Susu itu dibesarkan sebesar dunia. Kemudian digantung susu itu dengan dia sekali. Kemudian didatangkan juga 70 orang mereka. Bukan 70 orang, 70,000 orang mereka. Macam tadi juga membawa cemeti dalam neraka, dia empuk susu itu, hancur, elok balik, empuk lagi, hancur, elok balik. Itu akibat bagi mereka-mereka yang melakukan maksiat dalam dunia ini. Itu menandakan keadilan Allah.
Everything you do in this world will be accounted for. Nothing is going to be left out. Tak faham dah. Apa saja kamu buat dalam dunia ini semua akan diambil kira. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, nak menandakan keadilan Allah Ta'ala, Allah balas kebaikan dengan kebaikan. Kerana dalam dunia ini ada juga orang yang baik. Rasul-rasul baik, Nabi-Nabi baik, wali-wali baik, orang soleh memang baik-baik. Orang berjudi dia tak judi, orang minum arak dia tak minum arak, orang merokok dia tak merokok. Orang yang tak lain daripada dia sembahyang ya, baca Quran, wirid, tasbih, tahmid dan sebagainya. Kebaikan je, dia tidak melakukan maksiat. Kalau dia mati terus begitu aja, tak dibalas, mana tak ada lah Tuhan tu. Faham belajar ni? Mana tak ada lah Tuhan tu. Maka ini berlawanan dengan apa yang Allah kata tentang dirinya. Allah kata dia yang maha adil, dia yang maha bijaksana, dia yang maha sebaik hakim. Kerana untuk menandakan keadilan Allah Ta'ala, dihidupkan balik. Bila dihidupkan balik, dia akan terima balasan dari kebaikan dia. Balasan kebaikan dia diberi syurga. Dalam dunia pun Allah balas balik kebaikan dia. Dalam dunia hidupnya tenang je, tak ada masalah sangat, tak ada banyak masalah. Kemudian nak mati senang je, tak ada pula mengelumpur nak matinya, tak ada. Tak ada terjulur lidahnya, tak ada. Elok aja. Kerana dalam dunia selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kalau dia jadi imam, dia soal Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Wa barik li fil maut. Kalau dia soal, kalau kami wa barik lana fil maut, bukan wa barik lana fi ma razaqtana, itu lain. Wa barik lana fil maut. Berkatilah kami ketika nak mati. Wa fima ba'dal maut, dan juga selepas mati minta diberkat. Itu minta dia. Nanti dia mati yang senang je. Kadang-kadang lepas sayang dia mati, kadang-kadang tengah tidur dia mati, pening-pening pun mati. Kawan saya seorang ustaz, pagi tu je dia gaduh sakit hati, terus meninggal dunia. Umurnya 82 tahun. Jiran saya tu, bukanlah jiran dekat Menor, tapi sebari dengan keluarga saya. Umurnya 82 tahun, dia ustaz. Jadi Allah mudahkan mati. Tak ada susah keluarga yang melayan dia bertahun-tahun dan sebagainya. Ini dah terus mati. Gitu lah. Di dunia ni pun Allah beri dia kesenangan. Nak mati itu senang. Dalam kubur lepas daripada siksa kubur. Itu kebaikan yang dia dapat. Tak ada siksa kubur. Siapa lalu nak siksa kubur ke tengah? Siksa kubur dia berapa? Udah jenuh dah ngajuk. Siksa kubur dia berapa? Tak jawab lagi. Sekali lagi, siksa kubur ada berapa? 4. Berapa? 4. Ingat tu. Dan kali kalau tanya nak jawab, siksa kubur ada berapa? 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Ditanya, kalau tak boleh jawab, paung penempuk. 70 hasta terbenam bumi. Yang tanya apa? Yang pertama soal akidah. Mula-mula tanya akidah. Sudah habis akidah baru semayang. Ibadah yang paling pertama ditanya ialah buat semayang. Kemudian baru rukun-rukun Islam yang lain. Lepas itu baru dia kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan lain. Semua akan ditanya. Semua tak ada lepas. Allah kata summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ini. Everything will be accounted for. Semua akan ditanya oleh Allah. Tak boleh jawab, genggam, jemput menandai. Itu siksa yang pertama. Siksa yang kedua, dihimpit bumi sampai berselisih tulang rusuknya. Berselisih tulang rusuk tu, rusuk kanan pergi kiri, rusuk kiri pergi kanan. Kenapa? Bumi itu geram tengok dia. Dalam dunia ni, akim no dia, sombong no. Jadi bumi bagi warning dia, oh you are very proud. Kata bumi tau. Wait, when you come to me, you know I'll crush you. Kata bumi tau. Bumi tak kerti jangan betul kan? Masuk aja dalam bumi, kemana kamu nak lari ke bumi ya? Where are you going to run to? Itu dihimpit bumi tu. Tuan-tuan dan puan-puan, himpitan bumi ni, kalau dia orang di bawah ada bersifat muqarrabin, semua kena. Orang salih kena lagi.
Tapi orang muqarrabin, wali-wali Allah, nabi-nabi, rasul-rasul tak kena yang pertama. Yang lain tu orang soleh pun kena lagi. Cuma orang soleh itu di hidup bumi tidaklah menyakitkan dia. Ya. Tuan impinya dipeluk bumi itu macam ibu memeluk anaknya yang baru lahir. Adakah kamu rusuk anak tu? Adakah sampai hancur rusuk itu? Elok je, selesa je, nyaman je, ngam-ngam je kecil-kecil tau. Macam budak kecil ada peluk di maknya, tengah menangis, betul ada menangis. Macam itulah, selesa je. Lepas tu, dia baru dulu akan balik kubur ni. Itu yang kita bagi orang yang neraka, berselisih tulang rusuknya. Rusuk jadi kiri kanan, rusuk kanan pergi kiri. Hancur, elok. Itu elok balik. Selesai bakal dia himpit lagi. Itulah keadaan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tengok ni, apa ni? Ular. Pandai ni ya. Bukan ular ya, ular. Ular dan kaleng. Panjangnya dari kepala ke ekor berapanya? Sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan itu panjang. Itu ular besar apa? Besar kelengking dia pun kita takut. Ini dah sebulan perjalanan. Dari sini mana sebulan perjalanan? Trial kita. Sebulan tu berhenti, lepas tu berhenti. Sebulan perjalanan. Sebulan lagi hari Isnin, berhenti. Hak mana? Ada rasi Kuala Lumpur. Lebih rasanya ya. Rasi Johor Bahru. Lebih lagi rasanya daripada Perlis ke Johor Bahru, balik ke Perlis. Apa? Bau cukup sebulan ya. Itu panjang. Namanya pengkerun kita dengarnya Sujahul Aqra. Qra. Kali apa itu? Besarnya besar tunggu unta. Panjangnya sebulan perjalanan. Itu didatangkan di dalam kubur itu bagi orang yang neraka. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Didatangkan api neraka masuk ke dalam kubur. Api neraka itu masuk ke kubur. Ya, dibalik-balik, dipanggang-panggang. Macam orang makor apa? Macam orang makor barbecue. Tak tahu barbecue? Babi lah, barbecue tu babi, mus asalnya. Zaman Robin Hood tu. Kita pernah dengar cerita Robin Hood kan? Robin Hood of Nottingham Forest. Dikejarnya babi itu, ditangkap tu, dicucuk panggung tu, dibakar dari bawah. Itu namanya barbecue dululah ya. Dipanggang-panggang. Begitu dalam kubur tu. Orang banyak dalam kubur tu dibalik-balik macam orang mangan ikan keli. Ada pun orang mangan ikan keli lah. Macam lah. Ada pun orang mangan ikan bau. Macam tu barbecue ya. Sebab itu kata Nabi, al-qabru rawdatan min riyadil jannah wal qabru khufratan min khufarin niran. Kubur itu adalah satu taman dari taman syurga, dan kubur itu juga adalah satu jurang dari jurang neraka. Mudah-mudahan kubur kita tak jadi jurang neraka ya. Itu di antara fadilat-fadilat orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang yang bertakwa. Menandakan keadilan Allah Taala. Dalam kubur lepas daripada sesi kubur. Bangkit dalam kubur sempurna, cantik. Lelaki dan perempuan umurnya sekira-kira 33 tahun dalam kitab apa hidup sesudah mati kata B. Arifin orang Indonesia. 33 tahun dia lebih kurang, dia tulis itu lebih kurang. 33 tahun. Itu kemuncak ketampanan dan kejelitaan wanita. Ketampanan lelaki dan kejelitaan wanita umur 33 tahun dah. Kalau dalam dunia ni umur 30 tahun dah bukan dah ada kedua dah. Tapi ni dah cantik, lawa. Lelaki esok dibangkitkan seperti apa? Secantik Nabi Yusuf. Nak kata nak orang lelaki. Sampai tanda tangan. Perempuan pula dibangkitkan secantik Siti Nurhaliza. Siti Zulaikha. Bukan apa Siti Zulaikha. Secantik Siti Zulaikha. Apa dia lah. Etun apa etun lah. Minah apa minah lah. Timah apa timah lah. Enak apa enak lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Itu dia. Itu yang kita doa lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat,
dan jauhlah kami daripada azab api neraka. Itu kita minta selalu ya. Ayat Quran juga. Tapi ada sebelum itu ada perkataan wa minhum, dan di antara mereka. Wa minhum ya. Yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya. Wa minhum man yaqulu, saya tak sebut man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Dan di antara mereka ada yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu kebaikan yang kita dapat kalau kita jadi orang yang bertakwa. Bangkit yang sempurna. Kalau orang maksiat, bangkit yang sempurna. Dibangkitkan seperti binatang yang perangai dilakukannya di dunia ini. Sebab ada yang bangkit macam rimau, ada yang bangkit macam serigala, ada yang bangkit macam keldai, ada yang bangkit macam singa, ada yang bangkit macam ular, ada yang bangkit macam tikus, ada yang bangkit macam buruk dan sebagainya. Ikut perangai dia dalam dunia ni. Apa itu? Apa lagi kebaikan kita dapat kalau kita bertakwa? Dari kubur ke padang mahsyar ada kenderaan. Ya, apa kenderaannya? Binatang yang dikorban. Ini dekat raya haji ni korban kan? Binatang dikorban tu jadi kenderaannya. Kalau unta lah kenderaannya. Kalau kobor lah kenderaannya. Kalau lembu lah kenderaannya. Kalau kambing lah kenderaannya. Kalau kebas lah kenderaannya. Yang tak ada kenderaan berjalan kaki. Ada yang merambat, ada yang merangkak, ada yang mengesut, malahan ada yang berjalan atas kepala. Macam mana orang jalan atas kepala? Kepala ke bawah, kaki ke atas. Terkejut Aisyah dengar, ya kaifa ya Rasulullah. Macam mana ni ya Rasulullah? Tak boleh jalan atas kepala. Kata Nabi, jangan kamu ingatkan di dunia ni macam tak masuk akal. Tapi di akhirat semua boleh dilakukan oleh Allah SWT. Apa-apa yang di dunia pun ada orang kepala yang ke bawah, kaki ke atas. Ada tak jenis tarian kepala yang ke bawah, kakinya ke atas? Apa? Break dance. Ada yang apa nampak? Break dance. Esok ada apa tu kepala yang ke bawah, kaki ke atas. Bukan ada tanda arah macam saya nak kepo. Ni ada arah ni. Ada anak panah. Yang ni kepo, yang ni ke Pulau Pinang, yang ni ke Lustar, ke sana pergi Tapah, sana pergi Kuala Lumpur. Ada arah. Esok tak ada arah. Lapang aja. Nak pergi kepada masyarakat tu, ada yang Kulu, ada yang Kelio, ada yang ke darat, ada yang ke bawah. Tahu ke mana Kulu, Kelio, ke darat, ke bawah ni? Orang tepi sungai mesti tahu ya. Tentu ada. Macam ke kaki Tobang. Kaki Tobang tak tentu arah kan? Ada pun nak ke kaki Tobang tak? Tak tentu arah. Ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang kanan, ada yang ke bawah, berlanggar sama dia. Macam itu lebih sulit daripada masyarakat. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia ada kenderaan. Mengapa ada kenderaan? Kerana dia tiap-tiap tahun berkorban ketika ada Allah. Jadi sebab itu kalau ada apa-apa peluang nak korban. Jangan terkut, jangan bakhil. Jangan tangkai jering, jangan tak hidung masin. Jangan apa lagi? Jangan apa lagi? Orang Kementerian kata apa? Jangan kamu cikir. Sebut cikir. Cikir tak betul. Cikir. Ini malah ni nak betul. Tahu apa yang malah? Ya Allah, tak tahu malah. Tanya Ustaz Allah apa yang malah. Baca Quran jangan sengit tu. Wadduha wal laili idza saja. Bila dia tak titik tu itu apa? Ini malah katanya. Wadduha wal laili idza saja cikir. Right tak? Elok dah bunyi kau betul kan? Cikir, saja cikir. Macam itu ya. Jangan terkut. Berkorbanlah. Kalau boleh sekor-sekor, boleh 2 ekor ikut kemampuan kita masing-masing. Itu ada kenderaan. Di padang mahsyar apa lagi? Ada naungan aras. Nak kata tak? Kemudian lepas dia naungan aras, ke mana pula? Dihisap. Dihisap dengan hisap yang ringan. Udah hisap, diberi kitab. Diberi keputusan hisap tu ya. Ada orang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, ada orang menerima kitab dengan tangan kirinya, ada orang menerima kitab tutup dada tu tumbuh ke belakang. Ambil dari belakang. Yang mana dah? Yang mana dah? Tangan kanan ya. Tak tangan kanan. Karena itu janji Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi
وسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Barang siapa menerima kitab dia dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Cincai dia mendapat cek. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling membahagiakan, yang paling mengembirakan ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita semua masuk syurga. Itu yang mengembirakan, ya. Bukan semua dapat ni, Nabi pun yang tak dapat. Ada Nabi isteri masuk neraka. Tapi kalau kita dapat itu, itulah yang paling mengembirakan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian sudah hisab, dapat putusan, meniti siratal mustaqim pula. Bila meniti, ada yang boleh menyeberangi titik siratal mustaqim itu cepat seperti kilat menyambar. Tak kata tak? Sudah-sudah dah lepas dia. Ada yang menyeberanginya macam burung terbang. Tak kata tak? Burung terbang boleh tahan lagi lah. Tak ada apa yang boleh menghalang dia. Gunung tinggi tak boleh menghalang, pokok tinggi tak boleh menghalang dia, bangunan tinggi tak boleh menghalangnya. Ada yang menyeberangi titik siratal mustaqim seperti kuda berlari. Laju dah? Laju juga kan. Tapi korang sikit daripada korang tadi. Ada yang menyeberangi titik siratal mustaqim itu seperti orang berlari. Orang berlari tahu? Macam Usain Bolt. Laju berlari, ya. Ada yang berjalan kaki, yang slow sikit jalan kaki. Ada yang merangkak, ada yang mengasut. Kemudian di atas titik siratal mustaqim itu ada pengait betul. Wa bihi kalalib, kata dalam hadis. Baca yang mesti hadis boleh jumpa, ya. Wa bihi kalalib, dan padanya ada pengait. Ngait orang daripada titik siratal jatuh ke bawah. Ke bawah titik apa? Di bawah titik apa? Neraka. Berapa neraka? Berapa neraka nunggunya? Ya Allah, dah tak tahu neraka banyak mana yang tak tahu. Apa neraka? 7. Syurga ada berapa? 8. Itu menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaan. 7 neraka, 8 syurga, ya. Itulah. Kalau jatuh, tengah-tengah aja neraka di bawah tu nunggu, ya. Dia tanya neraka tu, enggak kamu sudah penuh ketemu ni. Tanya neraka tu, ada ke lagi gitu? Kalau ada ke tak lagi tu. Itu neraka. Tak mau, tak ada penuh-penuh. Kemudian kalau berjaya lepas mana perginya? Berjaya lepas mana pergi? Pergi ke syurga. 8 syurga menunggu, ya. Macam-macam dan nikmat syurga tak boleh cerita lepas nak, ya. Mana nikmat syurga tu? Kerana dalam syurga itu terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata lagi, tak pernah didengar oleh telinga, lagi satu, tak pernah terlintas di hati kita, ya. Itu Allah ngapa tu dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku, fiha, di dalamnya, dalam syurga itu, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok cantiknya, lawanya, egiknya. Tahu egik? Ya Allah, dia minta aku cakap egik ke? Cakap kamu gajah tu, egik. Egik itu very 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 beautiful. Egik. Nak belajar cakap kamu gajah tu, itu guna orang kamu gajah. Egiknya tak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar, merdunya, sedapnya, lazatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita pun tak pernah. Nak fikir pun tak boleh. Terus nak cerita, nak fikir pun tak boleh. Kerana itu nikmat syurga. Ya. Mudah-mudahan. Tapi yang paling nikmat dalam syurga apa dia? Apa yang paling nikmat? Melihat wajah Allah. Berseri-seri muka kita sundak kita nak. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menilik. Bukan tengok dia, menilik. Nazirah seperti tengok tutup. Menilik tutup. Bedik. Kita orang baca bedik tutup. Begitulah. Hendak kata nak ni. Kalau hendak, jadikan diri kita ni orang yang bertakwa. Baru ada jaminan itu, ya. Di antaranya buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Di antara yang disuruh apa? Mengerjakan haji. Rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji. Jadi panggilnya kita cerita pasal haji. Ya dah, perihal haji betul. Any objection? Salah kan? Kita
Okey ya. Jadi kita masuk tajuk baru pagi ni. Perihal haji. Tengok kita. Saya cover tajuk aja supaya sama dengan kitab tuan-tuan, teman-teman. Kitab saya ni bukan surat lain, lama punya kitab ni. Ketahuilah wahai saudara sekalian. Bila sebut saudara, wanita jangan dengki. Bila sebut saudara tu automatik termasuk saudari ya. Macam orang putih ni, orang putih sebut man tu termasuk woman ya. Dia tu automatik. Bahasa ni dia hidup. Bila sebut saudara-saudara tu termasuk saudari-saudari. Jangan dengki pula ya. Lelaki aja. Jangan nak mempertahankan hak wanitanya. Macam tu apa? Macam Aminah Wadud. Kenal tu orang nama Aminah Wadud? Dia itu convert, no, bukannya Islam asal. Convert, dia kerja di Amerika tu, masuk Islam. Kemudian dia mengkaji tentang Islam tu, jadi profesor, sama jadi profesor tau. Boleh ngajar. Pernah jadi profesor di mana? Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan dia lah yang menubuhkan satu pertubuhan namanya Sisters in Islam. Ada mana? Itu Aminah Wadud, Sisters in Islam. Yang diketuai oleh seorang juga pejuang hak wanita Islam, namanya Zainah Anwar. Hadis-hadis dalam kitab Muhimmah itu pun dipertikaikan. Itu Zainah Anwar ya. Sebab itu kerajaan negeri Selangor memfatwakan bahawa ajaran Sisters in Islam itu sesat. Inilah Aminah Wadud. Dia nak mengadakan satu majlis solat Jumaat di Amerika tu. Dia nak jadi imamnya. Pasal apa imam lelaki aja, perempuan tak boleh kan? Perempuan kan tak ada yang hafal Quran. Perempuan kan tak ada yang boleh baca Quran yang baik. Kenapa pula lelaki jadi imam? Kenapa tak boleh perempuan? Jadi dia menubuhkan satu pertubuhan, satu gerakan untuk mengadakan solat Jumaat diimami oleh wanita. Pergi masjid, cari masjid tak jumpa, tak ada yang bagi kebenaran. Pergi ke dewan, mana dewan tak bagi kebenaran. Cari, akhirnya dapat satu gereja. Jadi gereja itu membenarkan. Orang agama lain dari Islam ni bila ada sesuatu yang boleh meruntuhkan Islam, dia bersama aja lah. Maka satu gereja tu membenarkan dia mengadakan solat Jumaat di gereja itu. Maka berlakulah dia jadi imam, makmumnya lelaki ada, perempuan ada. Itu berlaku di satu masa itu. Itu namanya apa? Aminah Wadud. Alright, kita jangan jadi Aminah Wadud ya. Jadi boleh sebut saudara tu macam saudari sekali ya. Saudari sekalian, moga-moga Allah menggolongkan kami dan kamu semua, saya dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nak untung ke nak rugi? Kalau untung ke mana perginya? Syurga. Kalau rugi ke mana perginya? Neraka ya. Jangan jadi rugi ya. Dan juga dalam golongan orang-orang yang mengaku bahawasanya Tuhan kami ialah Allah. Dia mengaku bahawa Tuhan kita hanya Allah saja. Lain bukan Tuhan. Pokok bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan, patung bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah Ta'ala saja ya. Itu mengaku dia. Itu mengesahkan Allah. Yang sungguh-sungguh mentauhidkan Allah hanya Islam. Lain tak ada. Lain agama semua mensyirikkan Allah. Kristian mensyirikkan Allah. Buddha ada lagi banyak Tuhannya. Hindu lagi banyak Tuhannya. Ada Rama, ada Krishna, ada Vishnu, ada Tuhan betina pun ada. Tuhan betina ada Tuhan perempuan. Namanya apa? Sita Dewi. Itu Tuhan betina ada. Ada yang jahat pun ada, Tuhan jahat. Itu agama Hindu. Tahu siapa nama Tuhan yang jahat? Ravana. Maharaja Ravana. Tuhan tu jahat. Ada pun nak baca hikayat Sri Rama dah. Ya Allah, saya dekat 3 baca hikayat Sri Rama tu tau. Itu cerita Sri Rama tu, Sri Rama tu Tuhan. Dia nak kahwin dengan heroinnya. Ada heroin tau, Tuhan seorang perempuan tu namanya Sita Dewi. Dia nya Rama nak kahwin dengan Sita Dewi.
Kemudian ada seorang lagi hendak ke Siti Dewi juga, namanya Rawana. Itu keruknya Sri Kamil keruknya. Tuhan bagi Sri Kamil tau. Dia pun tak Rawana juga. Tapi Sita tu tak ramah. Akhirnya kahwin dan Rama dengan Sita. Udah kahwin, datang Rawana tu dikidnapnya, dicoliknya Sita tu, bawanya lari. Dibawanya lari, maka dikejar oleh Rama, ditolong oleh adiknya Tuhan dia namanya Laksamana. Itulah kejar-kejar sampai habis, sampai terbunuhnya Rawana. Matilah Rawana, Tuhan mati. Dia Tuhan tapi mati, dibunuh oleh Tuhan juga. Itu cerita Hindu. Yang kaya dia. Yang mentauhidkan Allah hanya Islam saja. Hindu mensyirikkan Allah, Buddha mensyirikkan Allah, Kristian mensyirikkan Allah, dan sebagainya. Dan sebab itu kita dalam Islam jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Di antara yang menunjukkan apa? Mengatakan semua agama adalah baik. Arti mensyirikkan Allah itu syirik tu tau. Semua agama adalah baik. Menyamakan Islam dengan Kristianiti, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Hinduism, itu syirik tu. Orang syirik apa itu kan? Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mensyirikkan Allah maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi yang mentauhidkan Allah hanya Islam saja ya. Moga-moga Allah menggolongkan kami dan kamu dalam golongan orang-orang yang beruntung dan juga dalam golongan orang-orang yang mengaku bahwasanya Tuhan kami ialah Allah. Maka mereka pun memilih jalan lurus. Kita akan memilih jalan lurus. Tahu jalan lurus? Tak ada bengkok-bengkok. Jalan lurus, jangan belok-belok. Teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan siratal mustaqim yang tempat kita menuju tu, tapi jalan yang lurus. Kita minta kepada Tuhan, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Jalan apa yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti jalan yang kamu tunjuk kepada mereka-mereka sebelum ini ya. Yang jalan apa? Jalan nabi-nabi ya, minan nabiyyin. Okey, was-siddiqin, okey? Wasyuhada, okey? Was-shalihin. Jalan lurus ya. Jalan nabi-nabi. Okey apa? Jalan yang benar, siddiqin, jalan Abu Bakar Siddiq dulu kan, para sahabat. Okey? Wasyuhada dan jalan orang-orang mati syahid dan jalan-jalan orang-orang yang saleh, jalan-jalan yang kita baca hari itu. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti mana kamu tunjuk kepada mereka-mereka yang sebelum kami ini. Orang dulu. Siapa tu? Yaitu nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, orang yang mati syahid dan juga orang-orang yang saleh. Ghairil maghdub, jangan jalan yang kamu murkai. Apa jalan yang kamu murkai? Yang Allah murkai jalan apa? Jalan Yahudi dan jalan Nasrani. Itu yang kamu murkai itu Yahudi. Khusus untuk Yahudi. Karena Allah murka dengan Yahudi. Waladdall. Kalau harkat Allah 6. Itu saya tulis kadang-kadang kita baru Malik yang bikin dah rukuk. Macam mana dia baca Fatihah? Pada dia mesti 6 harkat tu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam mana terus rukuk aja? Pelik kan? Bukan tentang mana ya? Mulai. Ada satu orang tu jawab, saya dah kabur dah masa saya ceramah jangan laju-laju. Tapi ya Allah, kita baru bismillahirrahmanirrahim dah rukuk dah. Punya laju. Ya. Kita belum apa-apa lagi dah selesai. Sampai sekarang ni ada kau itu. Dah kabur dia itu juga. Macam mana dia baca Fatihah dan tetap. Ya. Jadi 6 harkat tu lama ke silap? Lama 6. Waladdallin. Banyak. Ya. Jangan main lohor tu zamanya bagi orang lelaki dia tak bunyi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin je tak betul tu. Kena baca 6 harkat. Ini mau baca juga. Itu jalan yang lurus ya. Tuhan kami ialah Allah, maka mereka pun memilih jalan yang lurus. Bahwasanya haji ke Baitullah, kita haji begini ya. Haji ke Baitullahul Haram. Kenapa Al-Haram? Tanah haram. Baitullah itu diletaknya di Mekah, Mekah digelarkan tanah haram. Haram apa?
haram daripada api neraka. Sebab itu siapa mati di Mekah, syarat beriman dengan Allah SWT lah, dia diharamkan masuk ke dalam neraka. Tapi bukan asal mati di Mekah tu terus masuk syurga dah. Abu Lahab mati di mana? Abu Lahab mati di mana? Di Mekah juga. Tapi dia ahli syurga kan? Jadi mana bukan semua orang mati di Mekah tu ahli syurga ya. Abu Jahal mati di Mekah juga dalam perang Uhud ya. Mati di Mekah juga. Tapi bukan di jamin syurga ya. Yang jamin syurga apabila dia beriman dan Allah saleh, mati pula di Mekah, ada fadilah-fadilah yang ketika mati di Mekah ya. Tunggu itu. Dengan Baitul Haram ya. Baitullahul Haram. Itu adalah salah satu asas Islam. Asas Islam dalam mengerjakan haji. Haji itu adalah rukun yang fardu, menjadi wajib atas sekalian muslim yang berpuasa ke sana. Siapa berpuasa wajib pergi haji, wajib menunaikan fardu haji ya? Siapa dah pergi haji, alhamdulillah. Pergi lagi boleh sunat, tak salah. Tapi siapa yang tak pergi, bercita-cita nak pergi haji, niat aku kalau ada cukup syaratnya, aku nak pergi mengerjakan haji ya. Wajib tu kerana dia menjadikan rukun. Haji itu adalah rukun yang fardu. Fardu tu apa? Wajib, mesti buat. Menjadi wajib atas setiap muslim yang berpuasa ke sana sekali seumur hidup. Demikian pula dengan umrah. Umrah pun wajib tau. Wajib tu. Siapa pergi kali pertama, dia dah menyempurnakan yang wajib tu. Kalau pergi haji, wajib mengerjakan umrah juga ya. Firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat 97. Sebab betul Ali Imran, bukan Al Imran. Ada orang kata Al Imran, tak betul. Ali itu keluarga Imran ya. Dengan Al Imran itu, Al Imran tu the Imran. Al tu the. Ini dia nak sebut Ali Imran. Banyak kadang-kadang di radio pun ada Al Imran ni ya. Tak betul tu. Tuhan yang mewajibkan ke atas manusia mengunjungi rumah suci iaitu Baitullahul Haram untuk mengerjakan haji bagi orang-orang yang berpuasa, mengerjakan perjalanan kepadanya. Kalau jalan selamat, tambang cukup, bekalan cukup, sepeninggalan keluarga pun cukup, kenderaan ada, wajib dia ya, wajib. Bagi orang yang duduknya dekat dengan Badan Mekah ya, wajib begitu. Lagi apa? Firman Allah Ta'ala lagi kepada Nabi yang dicintainya, yaitu Nabi Ibrahim AS. Wa azam fin nas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli samir wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli apa itu? Fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir summa yaqdu tafasahum betul. Summa yaqdu safatahum. Betul, tafasahum ya. Summa yaqdu safatahum. Safasahum entah ya. Tafasahum. Wal yufu tazurahum. Wal yufu nazurahum. Wal yufu nuzurahum. Bukannya nampak macam ni walaupun ada lampu ni tau. 80 tahun je macam.
Yang tag tu berguna untuk merekam. Kalau tidak dia lagi besar tulisnya, ambil al-Baqarah sikit. Tapi tak apalah. Hantarlah gongeng-gongeng. Memang tak hafal. Kalau hafal tak ada bunyi tu bacanya, macam mana? Kalau hafal. Noleh beda. Tak boleh hafal. Ini tak hafal. Wa man yu'zim hurumatillah. Betul? Zalika wa man yu'zim. Yu'zam tu yu'zim ya. Wa man zalika wa man yu'zim hurumatillah. Sekali lagi. Zalika wa man yu'zim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Kerana yang apa? Permaklumkanlah kepada manusia. Wahai Muhammad, kabur pada semua manusia dengan pekerjaan haji. Suruh dia mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Boleh jalan kaki. Lagi. Dan dengan mengendarai unta. Naik unta pun boleh. Zaman itu unta ada kendaraannya ya. Mereka datang dari berbagai-bagai rantau yang jauh agar mereka dapat menyaksikan sendiri. Dapat menyaksikan sendiri apa? Keuntungan bagi diri mereka. Bagi haji untung. Yang pertama, jiwa tenang. Yang kedua, rasa puas hati dapat melakukan ibadah kepada Allah Taala. Untung ya. Dari mereka serta menyeru nama Allah. Ada talbiyah, ada labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah ya. Serta menyeru nama Allah selama beberapa hari. Sejak hari dan sebelum wukuf ke Arafah tu macam-macam persediaan itu untuk mengerjakan haji kan. Beberapa hari yang ditentukan terhadap segala apa yang telah diberikan kepada mereka dari binatang ternak. Dia gunakan binatang ternak tu, lembu untuk makan, unta untuk di kenderaan dan sebagainya. Kemudian kipas untuk dikorbankan pada hari-hari al-nahar tu ya, dan sebagainya. Itu binatang ternak. Maka makanlah dagingnya dan berikanlah juga kepada yang miskin dan sengsara. Itu guna korban tu bagi kepada fakir miskin sesudah itu hendaklah mereka membersihkan diri mereka dan menunaikan nazar. Kalau ada janji, tunaikan janji. Nazar mereka. Lalu bertawaf, berkeliling rumah suci. Tawaf ada dua, satu tawaf sunat dan satu tawaf haji atau tawaf umrah yang wajib ya. Jadi ada dua, satu tawaf sunat, satu tawaf wajib ya. Itu tawaf dulu 7 kali keliling Baitullah ya, itu tawaf ya. Dia masuk masjid haram tak ada tahiyatul masjid tau, tawaf dulu. Kalau tak lalu nak tawaf baru boleh sembahyang tahiyatul masjid. Itu tanda memuliakan Baitullah ya. Tawaf dulu, tawaf sunat dulu. Itu tak payah sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat tawaf dulu ya. Dan menunaikan nazar mereka lalu bertawaf berkeliling rumah suci yang tua itu. Rumah suci itu tua, zaman Nabi Ibrahim adanya. Yang tua itu demikianlah ataupun semestinya. Dan barang siapa yang membesarkan penghormatan Allah, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagimu di sisi Tuhannya ya, lebih baik. Kemudian sabda Nabi SAW, Bunyal Islam ala khamsin. Dibina Islam di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Itu hadis ya. Ini hadis ini ditanya oleh Jibril kepada Nabi. Mula ditanya pasal iman. Datang ketika Nabi tengah ngajar. Hadis ini masyhur tau, masyhur sangat. Dalam kitab hadis 40 hadis ya, aslinya hadis yang tua.
Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua tu cerita ni. Nabi dah ngajar macam saya ngajar macam ni. Tiba-tiba datang satu orang, pemuda. Kemas hendak pakaiannya. Rambutnya beraduk je sikatnya. Berkilat lagi rambutnya tu. Nak dikatakan orang tempatan, sopak seram tak? Orang Mekah kat sana masa itu bukan ramai orang Mekah pun. Bukan macam sekarang ni. Jadi tak ada siapa yang kenal. Nak dikatakan dia orang musafir, pengembara, pakaiannya kemas penuh. Zaman itu kalau pengembara naik apa? Naik unta, bukan macam sekarang ni. Sekarang ni dia naik otobang. Habuk pun tak ada pada pakaian. Ini kemas penuh pakaiannya. Dia pun masuk-masuk terus bagi salam. Dan mesra benar pula dengan Rasulullah. Mesra. Duduk dekat Rasulullah bertindih lutut. Pemuda tu ni. Rasulullah pun tepuk pahanya. Dia pun tepuk paha Rasulullah. Ada mesra ke tak ada bau kenal. Sudah lama kenal dah mesra benar. Sampai duduk bertindih lutut. Saya berapa lama ngajar ni tak ada pernah dia bertindih lutut dengan saya pun. Dah berapa lama dah ngajar di Kota Raja ni? Awal-awal ke dulu saya ngajar sini tau. Kota Raja ni saya ikut pembangunan sampai sekarang ni. Daripada mula-mula jadi. Daripada Senur sana dulu tau. Dia rumah kedai dulu. Sampai sekarang ni. Tak ada siapa pun nak bertindih lutut dengan saya. Ini bertindih lutut. Tanda mesra benar. Kemudian ditanya dia. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Rasul menjawab, iman tu ialah kamu percaya kepada Allah sampai beriman yang enam. Kemudian ditanya tentang Islam. Ini hadis ni. Tanya tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Kabar berlaku tentang Islam. Nabi menjawab, bunyal Islam ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Itu dia kan hadisnya. Islam itu dibina atas 5 asas. 5 perkara dalam Islam. Kemudian iaitu bersyahadah. Syahadah itu menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Yang Tuhan hanya Allah saja, lain bukan Tuhan kan. Lembu bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, cahaya bukan Tuhan, pokok bukan Tuhan, gunung bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah Taala saja. Dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasul, iaitu utusan. Rasul itu utusan, penyampai risalah, penyampai berita, itu Rasul kan. Rasulullah. Mendirikan semayang. Semayang tu nak kena didirikan, bukan niat aja, nak didirikan. Badan dan roh sekali semayang. Mengeluarkan zakat, dan juga hal tukar nisab kena keluarkan zakat. Kemudian haji ke Baitullahil Haram, naik haji ke Baitullah. Dan berpuasa di bulan Ramadan, itu tanda Islam. Jadi siapa yang dah menyempurnakan 5 rukun tu, alhamdulillah. Saya naik haji ketika itu, anak saya kecil lagi tau. Saya seorang masa itu. Umur saya masa itu umur 35 tahun. Muda lagi lah. Naik haji kecil itu tau. Tahun 80. Ada yang belum lahir dari tahun itu kan. Saya dah belum haji sikit tau. Tahun 80. Masih setengah muda dia lagi. Bujang dia kan. Betul lah ya. Anak tinggal kecil-kecil lagi tinggal. Anak 3 orang masa tu. Lari. Udah lepas itu barulah. Dah lama lepas tu, tahun berapa ke? Barulah Soyah pergi bersama-sama dengan Haji Ibrahim. Kenal ke Soyah? Soyah tu opah yang rumah tu lah. Baru kami berdua-dua. Cuma itu kami berdua-dua anak. Honeymoon itu. Dah lepas itu. Tapi sebelum itu ada pergi umrah dulu tau. Ada pergi umrah dulu. Lepas itu pergi haji. Masa itu saya pergi Mekah tau. Bukan dia bawa barang, saya bawa beg kecil je. Bawa kecil je, bawa beg yang ada tu. Bukan dia macam orang pergi haji bawa kain kapan lah apa. Tak ada, apa ni dah. Dalam beg tu pakaian je. Beg James Bond ke yang kecil tu. Itu je. Tanya mana, nak mana tu? Nak mana? Masa tu saya cikgu, nak mana cikgu ni? Nak referee bola ke? Tahu kenapa orang jawab nama referee bola?
Kerana yang cakap dulu adalah seorang pengadil bola sepak. Tahu ke mana? Ada yang tak tahu? Sekarang kau tahu ya. Peringkat kebangsaan tahu. I have been to all the stadiums in Malaysia. Semua stadium saya dah pergi lah. Termasuk Sabah dan Sarawak. Termasuk Brunei pun ada. Ya, macam itu. Referee kelas 1, you know. I have refereed people like Muqtada Hari, Sochin On, Naman Abdullah, Syarudin Abdullah, semua saya pernah bagi kad kuning boleh. Mantap. You think I'm nobody ke? Itu minta maaf dah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa saya ya. Itu ada lagu apa tu? Masa itu tambangnya ke Mekah apa? 4,500 aja. Murah berbenar. Dapat buat duit balik lah tu. Dia pulang ni balik di Mina tu pulang berapa ribu pulang. 1,000 lebih betul tak? Dekat 2,000 pulang balik. Balik tu boleh beli alat-alat lain bang. Masa itu menarik. Nak pergi Mekah berapa duit? Berapa ringgit? Korang-korangnya 10,000 ringgit. Rasa je lah. Sekarang dia lebih ya? Berapa? Kalau sekali? Kalau sekali lagi baru berbelah ribu ya? 25. Ya, 25 ya. 5,000. 25,000 sekarang ni. Second time. 25,000. Senang tu. Patutnya haji lah yang jadi apa? Tiang agama. Ini semayang bukan tiang agama. Mengapa semayang jadi tiang agama? Patutnya haji kan? Mahal, susah, letih. Ada yang lumpuh dia, berkepit-kepit, berasa azab. Patutnya haji jadi tiang agama. Ini mengapa semayang? Karena semayang itu yang terpenting. Karena Rasulullah menerima ibadah semayang itu langsung dari Allah Ta'ala, tak melalui Jibril. Langsung dari Allah Ta'ala. Lagipun dalam semayang itu ada rukun iman yang 6, ada rukun Islam yang 5. Ada tak rukun iman yang 6 dalam semayang? Ada. Percayakan Allah, tak percayakan Allah tak ada semayang. Kemudian percayakan malaikat. Semayang itu ada tak kelakuan malaikat di Baitul Ma'mur? Ada tak? Ada dah ketika Nabi Isra tengok dia Baitul Ma'mur tu, malaikat tengah sembahyang ada. Yang diri-diri saja, yang duduk-duduk saja, yang rukuk-rukuk saja sampai selama-lamanya. Ada dah. Yang kita buat tu perbuatan malaikat lah. Itu percayakan malaikat. Percayakan Rasul, kita jadikan Rasulullah tu sebagai contoh. Kemudian Rasulullah kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sembahyanglah mengikut seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Percayakan Rasul tu, betul percaya tak mengikutnya. Itu percayakan Rasul. Kemudian percayakan hari kiamat. Dalam ayat ada tak sebut tentang hari kiamat? Ada. Maliki yaumiddin. Ada tak sebut itu? Iaitu raja daripada segala hari-hari kemudian. Siapa rajanya? Allah Ta'ala. Maliki yaumiddin. Jadi yang berkuasa, yang jadi milik hari yang kemudian. Ya, yang lain semua tak ada kuasa dah. Sultan dah mati tak ada kuasa. Gubernur dah mati tak ada kuasa. Presiden dah mati tak ada kuasa. Tapi Allah sampai bila-bila kuasanya. Itu mari kiamat. Itu percaya hari akhirat. Kemudian percaya apa? Percaya kan? Qada dan qada semua kita tahu. Kerana yang semayang tu orang yang ditentukan Allah saja yang boleh semayang. Kalau Allah tak izinkan dia semayang, boleh semayang tak? Tak boleh semayang. Ada tak orang tak nak semayang tu? Kenapa? Allah tak izinkan dia. Itu dia. Percaya qada lah, qada. Alhamdulillah Allah dah izinkan kita. Itu rukun iman 6. Rukun Islam 5 ada tak? Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Ada tak dalam semayang mengucap? Ada. Tapi betul-betul mengucap tu. Asyhadu an la dengan asyhadu an la al. Nun tu mati jumpa dengan lam dia tak ada bunyi. Ejaan ada, kata bunyi tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Paling korang ni 2 harakat. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Tak betul. Nak 2 harakat. Kenapa mat arif disukun? Dia boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Yang banyaknya bukan betul ada orang lain dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah saja. Patutnya
lallah paling komat, atau lallah itu 4 harakat, atau lallah 6 harakat. Ya. Jangan lallah aja. Begitu juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paling komat 2 harakat ya. Rasulullah. Jangan Rasulullah aja tak ada. Ya, dan sebagainya. Itu ada rukun Islam yang 5, mudah. Yang kedua semayang lagi semayang, itu rukun Islam yang kedua. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Zakat itu apa? Pembersihan. Sebelum semayang kita tidak membersihkan diri kita. Ada kita ambil wuduk tu membersihkan diri. Kita itu zakat. Zakat itu apa? Pembersihan. Membersihkan harta. Ini membersihkan diri nak semayang. Itu zakat itu. Itu rukun yang ketiga. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan semayang puasa kita. Boleh makan di bulan semayang. Yang kelima, naik haji. Semayang ada apa? Menghadap apa? Menghadap Baitullah, menghadap kiblat. Itu makan balik haji tu. Itu ada rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Ada terkandung dalam ibadah semayang. Itu penting sebab semayang itu jadi rukun apa? Tiang agama ya. Alright. Baik, balik kepada hadis tadi ya. Islam itu dibina atas 5 asas, iaitu bersyahadah. Bersyahadah iaitu menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasul itu utusan. Postman, tahu postman? Nyampaikan berita. Kalau berita itu menyusahkan kita, jangan marah postman tu. Begitu juga Rasulullah bagi tahu kita apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Dan kita marah Rasulullah. Pasal apa haram riba? Jangan marah. Itu kerana Allah yang mengharam itu, bukan Rasul ya. Mengapa riba itu haram? Akhirnya akhir zaman ni harus kena riba tu. Jangan macam mana nak memiliki harta. Kata otak kita. Tapi Allah kata haram, haram ya. Begitulah seterusnya. Dia sebagai utusan macam postman. Kalau dia ngantor surat saman, marah postman tu. Bukan dia ngantor, yang ngantor siapa? Yang nama dia kan. Begitulah Rasulullah. Jangan marah Rasulullah. Kalau hukum dalam Islam tu tak disetujui oleh akal kita. Bukan salah Rasul. Rasul hanya menyampaikannya. Itu kerja Rasul, sampaikan dia. Bukan dia ada kuasa membuka hati kita. Kamu nak sembahyang ada. Dia sampai kamu mesti dirikan sembahyang. Ayat Quran kata mesti dirikan sembahyang. Kamu nak sembahyang, itu hak kamu. Kalau kamu nak neraka, itu hak kamu dah. Allah ada kata begitu. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya aku tunjuk kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. It is all up to you. Nak jadi syukur, ini dia jalan. Beriman dan beramal saleh. Nak kufur, ini jalannya. Apa jalannya? Kufur dan maksiat, ingkar dan maksiat. Sebulan kepada kamu. Kerja aku tu Nabi menyampaikan tadi ya, menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah Taala. Itu kerja Rasul. Jadi bukan Rasul salah. Yang bagi hukum siapa? Allah Taala yang bagi hukum ya. Ada saya ni dah. Saya ngajar ni bukan semua orang setuju dia. Tapi saya ngajar aja, saya sampaikan dia. Tak setuju, suka dia. Pulang ke dia. Kemudian apa kata Nabi lagi? Man malaka zadan khila. Warajilatu. Jin ke ha tu? Ha ya. Warakhilatu summalam ya hujjah ya. Summalam ya hujjun. Ya tu jun. Summalam ya hujjah. Fala alaihi an yamuta an insya'a yahudiyan au nasraniyan. Siapa yang mempunyai bekal dan kenderaan, kemudian dia tidak juga naik haji, bekalan cukup, masa ada, badan sihat, saja tak siap nak naik haji. Peluang ada, tabung haji dah lulukan, dapat surat dah boleh pergi, tapi saja tak siap. Ni tak siap.
kalau begitu ya, maka tidak ada halangan lagi baginya untuk memilih matinya sebagai seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Artinya siapa ada peluang nak pergi haji, saja tak siur, tak pergi, maka kalau dia mati sebelumnya, dia mati sebahagian dari Yahudi dan sebahagian dari Nasrani. Siapa nak dengar? Nak mati Yahudi, nak mati Nasrani. Jadi kalau ada peluang pergi. Macam anak saya, ketika saya ni nak ngabur contohnya. Anak saya tahun ini, dia bukan dia minta jadi ada kawan dia, ada syarikat bawa orang ke naik haji ke Mekah. Dia panggil dia jadi petugas nak pergi ke Mekah. Sekarang dah ada Mekah. Padahal dia tak pernah minta pun. Itu kerana ada peluang. Sekali dia sedang berada di Mekah. Hari Rabu waktu dia pergi. Hari ni apa? Hari Isnin. Hari Khamis. Sekarang dah ada di Mekah. Jadi sebagai petugas. Itu peluang dia naik haji. Mudah-mudahan selamat kan? Anak saya yang sekarang yang tua lah. Yang tua itu meninggal dunia dah. Tapi adik itu. Dia sekarang yang tua ya. Dia ada syarikat pelancongan. Selalu bawa orang ke Turki. Siapa nak pergi Turki boleh jumpa dia, insyaAllah ya. Turki boleh, Eropah tu Hungary, Poland tu boleh sendiri bawa. Dia cakap Turki macam kita cakap Melayu ya. Dia besarnya di Turki. Dia besar ngaji di Turki. Itu dia. Sekarang ni dia berada di Mekah. Itu peluang dia tu. Dia telefon je saya. Balik ke rumah telefon je saya. Malam terang esok nak pergi ke Mekah kata. Kenapa nak haji ni? Terkejut saya. Dia kamu ada daftar nak haji. Itu peluang dia. Jadi pergilah. Mudah-mudahan Allah redha dengan dia ya. Dia bukan nak cerita apa hal saya ni, nak ngabarkan contoh siapa ada peluang, jangan lepaskan peluang tu pergi ke naik haji ya. Bukan nak cerita saya ni, saya bukan hebat no keluarga saya pun. Hadis di atas menggambarkan betapa beratnya ancaman ke atas orang yang tidak naik haji. Siapa tak siur naik haji, berat benar hukuman nanti. Mati sebagai seorang Yahudi atau mati sebagai seorang Nasrani. Yahudi ni Allah murka, Nasrani ni Allah istihal sebagai sesat. Yahudi ni apa? Allah murka. Ghairul maghdub. Artinya orang Yahudi itu bukan orang yang kamu murka, iaitu Yahudi. Waladhdallin siapa? Orang Nasrani. Waladhdallin sesat. Waladhdallin itu orang Nasrani, orang yang sesat. Jadi dua-dua itu dimurkai oleh Allah Taala. Jadi dia akan jadi golongan orang Yahudi atau orang Nasrani. Kalau dia saja-saja tak nak pergi ya. Kemudian lantaran itu, apa dia lantaran? Lantaran maksudnya sebab ya Allah. Saya ngajar bahasa Malaysia ni 31 tahun tau. 31 tahun dari cikgu ngajar bahasa Malaysia. Lantaran tu sebab lantaran itu tiadalah wajar bagi seorang mukmin, orang yang beriman atau mukminah ya, bagi seorang mukmin untuk menundakan, jangan tangguh-tangguh, menundakan naik haji. Ada peluang pergi. Saya boleh peluang pergi, lantak walaupun dah 80 umur. Tak ada peluang, tak ada pergi. Kalau ada peluang pergi. Walaupun dah berjalan tahun berlalu. Mana ada berjalan dah, saat kalau itu jauh. Tapi kalau ada peluang pergi, lantaklah, merangkak pun pergi. Tak boleh berjalan, naik kereta roda. Boleh. Kursi roda boleh naik. Jadi jangan tunda-tunda. Tambah muda-muda, ada peluang pergi. Jangan tunggu dah tua. Kalau dah tua baru pergi, itu banyak saya nengok tau. Udah sampai ke Jeddah tu, udah terdaik. Tahu apa terdaik? Ya Allah, tahu terdaik? Cakap Perak ni tau, terdaik. Macam apa? Udah tak boleh nak bangkit dah. Jadi udah apa itu? Bila apa itu sempurna ke tak amalannya? Tawaf kena tolak. Masa dulu bukan ada kereta kursi roda tu.
masa dulu dipikul oleh apa nama orang-orang negara itu tahu. Bila dipikul itu bukannya boleh bahu kiri ni sentiasa menghadap kiblat. Kadang-kadang belakang kiblat, kadang-kadang mendepan kiblat. Padahal kita tahu mesti apa? Bahu kiri ni menghadap kiblat. Jadi tak sempurna. Atau kita nak ngabur pada dia, kita bukan tahu dekat Arab. Kalau kita kabur dekat Melayu kan faham dia pun. Jangan, aku belum baru aku tak kenal tak menghadap kiblat. Tahu ke dia? Ini tak sempurna. Tawaf tak sempurna. Sa'i tak sempurna dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita bergantung pada orang lain. Tapi kalau kita sihat, kita boleh ikut panduan-panduan yang ditetapkan kena hari. Jadi banyak melontar orang lain buat. Saya pernah di Mekah dulu melontar untuk orang lain pergi haji yang pertama. Orang lain dia dah terdekat di Mina tu tak boleh bangkit dah. Padahal ada melontar kan. Jadi dia wakilnya saya pun pergilah melontar untuk dia Padahal patutnya dia lah. Tapi dah tak sesempurna. Sebab itu kata saya, kalau nak pergi jangan tunggu sampai tua. Bila ada mampu pergi, tengah sihat tu. Kerana haji ni banyak menggunakan fizikal, menggunakan tubuh badan yang sihat tu yang boleh sempurna hajinya. Ini pun betul. Lantaran itu tiadalah wajar bagi seorang mukmin untuk menundakan naik haji atau malas naik haji. Jangan malas-malas. Atau menangguhkannya dengan menimbulkan berbagai uzur. Kalau nak cari uzur banyak macam uzur ni berbagai uzur setiap kali tiba waktu haji. Padahal ia berkuasa, jika hendak pergi boleh. Ia lupa pada bila-bila masa saja maut akan datang merangkut nyawanya. Jadi jangan tangguh-tangguh. Allah kata dalam Quran apa? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah ke arah kebajikan. Jangan tangguh-tangguh. Nanti tak boleh. Esok jangan. Kerja itu. Jangan tangguh-tangguh ya. Kerana ini perintah Allah. Kalau ada peluang pergi. Cuma perempuan kalau nak pergi mesti dia ditemani oleh mahramnya atau suaminya. Jangan seorang-seorang ya. Itu perempuan dia ada batasannya lah ya. Jadi kalau ada sebab-sebab yang menghalang baru boleh kita tangguh. Kalau tidak jangan tangguh ya. Untuk pergi oleh apa adanya sebab-sebab yang menghalang. Sedang fardu haji tetap wajib atas dirinya. Kerana maaf tu takkan apa. Dia tak tahu masa yang akan datang. Bila dia datang tak tahu. Itu di antara 10 perkara yang Allah rahsiakan. Maaf di antaranya. Bila tarikh mati tak tahu. Kita tak tahu. Ada 10 perkara yang Allah rahsiakan. Di antaranya Lailatul Qadar Allah rahsiakan. Kemudian redha Allah Ta'ala ke atas taat kita tu Allah rahsiakan. Ketika murka Allah Ta'ala di atas maksiat kita tu dia dirahsiakan. Dan di antara nama-nama Allah yang mana satu jadi keutamaan baginya tak tahu, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu ya. Itu 10 perkara. Dan kali yang kita ya. Ini begitu maut tak tentu bila datangnya. Bila mati, bila sampai tak mati lagi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita kalau boleh nak lari dari mati, ya ke dah? Sampai nak mati kan? Kalau boleh dia lambat dia mati ya. Tapi dia tetap akan datang itu. Dia akan datang. Tak kira dah. Kita jalan kaki dia naik bisikal. Macam apa ni? Maaf tu. Kita naik bisikal dia naik motor. Kita naik motor dia naik motor. Kita naik motor dia naik helikopter. Kita naik helikopter dia naik roket. Kita naik roket yang naik apa? Taklah saya tidak tahu roket apa dah. Dia mati dia tetap kena datang. Nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Bencikan mati pun mati. Seronok nak mati pun mati. Bersedia untuk mati pun mati. Lalai sebelum mati. Tak apa, mati kan? Jadi kita mati ya. Jadi sebab itu sebelum mati datang tu jangan ditangguh-tangguhkan ibadahnya.
Sebab dia datang tu bila masa dia. Sedangkan fardu haji telah wajib atas dirinya kerana dahulunya ia berpuasa pergi ke sana. Kelak apabila ia mati, ia akan menemui Tuhan dalam keadaan menderhaka dan berdosa. Itu sebab Allah bagi amaran kepada kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah ya. Kaifa takfuruna billah, macam mana kamu ni boleh engkar dengan perintah Allah? Wa kuntum amwata, kamu tu dulu apa? Tak ada, mati. Asal daripada air mani yang setik tu, kalau jatuh ke bumi ni, semut pun tak siap nak makan ni. You have got nothing. Fa ahyakum, dan kami hidupkan kamu, kata Allah. Dan aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dimatikan kamu. Kamu tu dimati oleh Allah SWT. Tambah kita akhir zaman ni, umur kita antara berapa? 60 hingga 70 tahun aja. Summa yumitukum summa yuhyikum, lepas mati dihidupkan balik. Dah hidup balik, tak ada mati-mati lagi. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, dan kepadanya akan datang lepas itu, kepadanya kita akan berjumpa juga dengan Allah Taala. Kita akan berjumpa dengan Allah Taala. Jadi macam mana kamu boleh kufur? Akhirnya kamu akan berjumpa dengan Allah Taala, akan berhadapan dengan Allah Taala. Apa nak jawab kepada Allah Taala? Pasal apa kamu tak sembahyang? Pasal apa kamu mencuri? Pasal apa kamu nyemuk kain ke tanda dia? Semua akan dicek oleh Allah SWT. Akan dihadapkan dengan Allah SWT. Jadi macam mana kamu boleh kufur? Sedangkan kamu apa tak ada, Allah hidupkan kamu. Hidup itu macam-macam nikmat terima. Itu dimatikan kamu. Kemudian dah mati, hidup balik. Sudah hidup balik, kamu akan berjumpa pula dengan Allah Taala. Macam mana kamu boleh kufur dengan Allah Taala? Ya. Alright, kemudian akan datang kita baca erti berpuasa dalam haji. Itu akan datang saja. Untuk pagi ini cukup sekarang itu satu tajuk saja. Tengok satu tajuk ya. Alright, sekian dulu pengajian kita pada pagi ini. Anybody has got any objection? No objection. Mana setuju lah kali ya? Anybody has got any problems? No problem juga. Oh, macam wanita lah pakai baju t-shirt, depan tu dia apa? Kiss me belakang. No problem. Okey, sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya